Assalamualaikum, salam Ramadan, selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang satu kes pembunuhan yang berlaku di Korea Selatan. Kes pembunuhan ini mendapat liputan yang sangat meluas di Korea Selatan dan juga di seluruh dunia. Kerana inilah satu-satunya kes pertama kali terjadi kes pembunuhan bersiri. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni daripada mula sampai habis, terus tonton video Abang. Bagi yang belum subscribe, boleh berbuat demikian kerana ia menambah motivasi untuk Abang upload cerita-cerita terbaru untuk kita kongsi bersama. Tragedi ini dikenali sebagai tragedi Hanseong, berlaku di satu daerah di Korea Selatan yang bernama Hanseong. Korea Selatan waktu tu tak macam Korea Selatan sekarang. Waktu tu teknologi sangat kurang. Sekarang ni macam-macam teknologi daripada Korea Selatan. Jadi disebabkan itu, kes ni sangat sukar untuk diselesaikan dan pembunuhnya sangat sukar untuk ditangkap. Kes yang pertama berlaku adalah pada 15 hari bulan 9 tahun 1986, iaitu seorang wanita tua dijumpai mati di kawasan sawah. Wanita itu berumur 71 tahun, dijumpai dengan lehernya telah dicekik dan selepas dibuat postmortem, tersasutlah. Selepas dibuat postmortem, wanita itu didapati telah dirogol sebelum dibunuh. Korang bayangkanlah nenek-nenek yang seumur nenek-nenek kita menerima nasib itu. Ini menunjukkan pembunuh ni sangat-sangat kejam dan tidak berhati perut. Pada waktu tu, polis taklah ambil serius sangat kes ni sebabnya hanya satu kes pembunuhan. Kes kedua pada 30 hari bulan 9 tahun 1986 berlaku pada bulan yang sama. Seorang wanita 25 tahun dijumpai mati dengan lehernya telah dijerut dan didapati wanita ni telah dirogol sebelum dibunuh. Pada waktu ni baru polis Korea Selatan ambil serius. Ini adalah kes pembunuhan bersiri. Jadi dilakukanlah penyiasatan demi penyiasatan dengan sangat detail. Sedang polis menyiasat kes pertama dan kes kedua, telah berlaku kes yang ketiga pada 12 hari bulan 12 tahun 1986, iaitu tahun yang sama. Seorang wanita dijumpai mati dengan kesan leher yang telah dicekik dan telah dirogol sebelum dibunuh. Pada waktu ni, keadaan menjadi bertambah serius. Pada bulan yang sama, iaitu pada 15 hari bulan 12 1986, berlaku lagi satu kes kematian wanita mati dicekik dan dirogol sebelum dibunuh, berumur 23 tahun. Pada waktu ni rakyat Korea dah mula takut, terutama kawasan Hanseong. Diorang dah takut untuk keluar rumah, takut untuk pergi sekolah, takut untuk pergi kerja, tinggal sorang-sorang dekat rumah, beli makanan dekat luar. Diorang dah mula berteman. Pergi mana-mana pun berteman, tinggal rumah pun berteman. Ada kawan untuk mengelakkan kes yang buruk berlaku. Kalau korang nak tahu, sewaktu ni 2 juta polis Korea telah diarahkan untuk mengawal keadaan. So ada polis yang diletakkan di simpang-simpang jalan, di kawasan-kawasan perumahan, termasuk sekatan-sekatan jalan raya. Pada waktu ni, teknologi DNA dan teknologi mengesan darah dan rambut tidaklah begitu bagus. Disebabkan itu, kes ni sangat susah untuk diselesaikan. Dan pula, ini adalah satu-satunya kes pembunuhan bersiri yang berlaku di Korea Selatan. Sehingga saat itu, 4 kes kematian telah direkodkan. Ini bermaksud kes ni sangat serius. Kes yang kelima pada 10 hari bulan 1 1987, seorang budak perempuan sekolah berumur 19 tahun telah dijumpai mati dalam keadaan lehernya telah dijerut dan juga dia telah dirogol sebelum dibunuh. Selepas tu, kes ke-6 pada 1 hari bulan 5 1987, seorang wanita 29 tahun dijumpai mati. Kalau korang perasan, sehingga saat ini, kes-kes ini melibatkan semua orang-orang muda, kecuali kes pertama berumur 71 tahun. Kes yang ketujuh berlaku pada 7 hari bulan 9 tahun 1987. Seorang makcik berumur 54 tahun dijumpai mati telah dijerut lehernya dan dirogol.
Sama modus operandi dengan kes-kes sebelum ni. Ini menunjukkan pembunuh adalah pembunuh yang sama. Selang 10 hari daripada kes yang ketujuh, iaitu pada 17 hari bulan 9, 1987, seorang kanak-kanak berumur 14 tahun dijumpai mati. Sama, leher kena jerut dan dia kena rogol. Pada saat ini, tangkapan telah dibuat. Seorang lelaki berumur 22 tahun telah ditahan kerana dijumpai rambutnya di kawasan kejadian. Tapi disebabkan kekurangan bukti, dia dilepaskan. Di waktu ni, pihak polis dah mula cuak. Dah 8 kematian, tapi masih tak ada lagi tangkapan. Untuk menyelesaikan kes ini, selepas kes kematian yang ke-8, 20,000 polis telah dikerahkan untuk mengawal keselamatan. 40,000 suspek telah ditahan. 570 sampel darah telah diambil dan diuji. Dan 180 sampel rambut telah dianalisis. Tapi tetap juga tiada penangkapan dibuat. Ingat tak kes yang terakhir tahun 1987? Tapi selepas tu 88 tak ada kes, 89 pun tak ada kes. Berselang 2 tahun, pada 1 hari bulan 5 1990, seorang kanak-kanak berusia 14 tahun dijumpai mati dalam keadaan yang sama dengan kes-kes sebelum ni, 8 kes sebelum ni, iaitu lehernya telah dicekik dan dia telah mati dirogol. Disebabkan kes berselang 2 tahun, polis-polis taklah begitu serius. Diorang investigate, tapi diorang kira macam santai-santai je waktu investigate. Tapi berlaku kes tahun 1990 ni, diorang mula sedar kes ni belum selesai, pembunuh masih ada lagi. Kes yang ke-10, kes yang seterusnya berlaku setahun selepas tu, iaitu 3 hari bulan 4 tahun 1991. Seorang nenek berumur 69 tahun dijumpai mati dalam keadaan yang sama. Kali ni ada sedikit berbeza, iaitu pada mangsa-mangsa sebelum ni dia dicekik menggunakan tangan, tapi kali ni nenek ni dicekik menggunakan stokinnya sendiri. Tapi didapati ia telah dirogol sebelum dibunuh. Maksudnya modus operandi yang lebih kurang sama. Sehingga saat itu 10 kes kematian di Han Seong telah dicatatkan dengan keadaan dan modus operandi yang sama, iaitu mangsa dicekik, dirogol dan dibunuh. Terdapat beberapa fakta menarik daripada kes ni, iaitu teknologi waktu tu memang sangat teruk, terutama teknologi DNA yang boleh dikesan melalui darah dan juga rambut. Kerana semua sampel darah dan sampel rambut tak dilakukan analisis di Korea Selatan. Diorang ambil semua sampel ni dihantar ke Jepun untuk dibuat analisis. Yang lebih memelikkan, dah bahasa memelikkan, yang boleh pelik lagi, tak ada satu pun sampel yang diambil sama dengan 20,000 tangkapan yang telah dibuat, suspek yang telah ditangkap. Tak ada satu pun sama. Ini menjadikan kes ni adalah kes yang paling teruk dalam sejarah Korea Selatan. Cuma telah berlaku satu kes rogol selepas mangsa ke-10 tadi. Ada berlaku kes rogol dan budak perempuan ni sempat melarikan diri sebelum dibunuh. Mengikut keterangan saksi, iaitu budak perempuan ni, pembunuh adalah berumur 20 tahun dan berketinggian 170. Tapi tak dapat dipastikan rupa bentuk pembunuh yang sebenar kerana kes ini berlaku dalam keadaan gelap. Pihak polis hampir berputus asa. Tapi pada tahun 1994 ke 1995, salah satu tahun, abang tak pasti, berlaku satu kes kematian dengan keadaan yang sama. Pada waktu ni teknologi dah semakin bagus. Tangkapan telah dibuat. Beliau adalah Lee Chong-ji, lahir tahun 1963. Macam mana dia boleh kena tangkap? Sebab kes ni melibatkan kakak ipar dia. Dia telah membunuh dan merogol kakak iparnya. Dan tangkapan itu telah dibuat hasil daripada analisis DNA. Setelah penyiasatan demi penyiasatan dibuat terhadap lelaki ni,
Akhirnya lelaki ini mengaku dia telah membunuh 10 mangsa yang telah mati sebelum ni, yang berlaku di antara 86 hingga tahun 1991. Tapi apa yang dia akui bukan 10 mangsa, tetapi 16 mangsa telah mati, dirogol dan dibunuh. Pihak polis hanya dapat mengesan 10 mangsa. Baki 6 mangsa lagi tidak direkodkan. Tapi pembunuh mengakui melakukan kes pembunuhan ini. Kes pembunuhan bersiri ini adalah yang paling terkenal di Korea Selatan dan mendapat liputan yang meluas di seluruh dunia. Daripada 86 sampai 1991, tak ada pun suspek yang betul-betul dapat ditangkap. Akhirnya tahun 1994-95, seorang suspek dapat ditangkap. Hasil daripada teknologi yang dah semakin baik waktu tu. Disebabkan itu, banyak filem-filem yang telah diadaptasi daripada kes ni. Ini adalah antara filem-filem yang telah diadaptasi daripada kes tragedi Han Seong. Korang boleh dapatkan filem-filem ni kalau jumpa. Jadi bolehlah komen kat bawah untuk kita berkongsi apa sebenarnya yang telah diadaptasi ke dalam filem-filem ni. Terima kasih telah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kes pembunuhan bersiri yang paling terkenal dalam sejarah Korea Selatan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.